Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang telah pun berada di talian bersama kami pagi ini untuk membincangkan tentang isu-isu terkini berkaitan dengan penularan wabak COVID. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana sudi bersama kami di talian. Yang Berhormat Datuk Seri. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi Datuk Seri. Terence dan Zaliha. Ya, Zaliha tidak bersama saya keseorangan saja bersama dengan Datuk Seri. Tapi Datuk Seri, mungkin kita boleh definisikan kembali apa yang disebutkan sebagai SOP baru. Penjarakan fizikal, suatu yang ditekankan. Apakah perbezaannya dengan penjarakan sosial yang kita sering gunakan sebelum ini, Datuk Seri? Ya, itu merupakan satu daripada kaedah ataupun cara untuk kita menyekat ataupun mengekang penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Apabila kita arahkan supaya 3S tu dilarang, iaitu sempit, dan sesak serta sembang dekat. Bila kita melarang rakyat daripada sembang dekat, bermakna kita tahu bahawa dia mempunyai definisi yang sangat tepat dengan norma baru, iaitu kena ada penjarakan selamat, iaitu untuk mengelakkan droplet ataupun titisan cecair daripada tubuh anggota yang mereka yang dijangkiti COVID-19 tu dari direbakkan kepada disebarkan kepada mangsa yang lain Jadi penjarakan selamat dan juga penjarakan sosial tu yang dikira dalam kategori negara kita 1 meter paling selamat lah. 1 meter. Jadi dengan adanya strategi ataupun cara untuk kita mengelakkan penularan wabak COVID-19 tu, antara lain ialah penjarakan selamat ataupun penjarakan fizikal iaitu 1 meter. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat jumlah kes terkini di dalam negara, ada turun naiknya jumlah kes baru. Apakah yang boleh kita ambil sebagai iktibar daripada kes-kes yang turun naik ini, Datuk Seri, tentang sifat dan sikap warga negara Malaysia? Ya, kita masih lagi perlu memperingatkan rakyat kita bahawa kita belum lagi berada dalam kumpulan yang selamat, kerana negara-negara di luar sana masih lagi bergelut dengan jumlah COVID yang meningkat COVID-19. Dan kita faham selagi kita tidak mengawal sepadan negara kita dengan betul ataupun tepat dengan strateginya, kita masih lagi boleh dapat kes-kes import yang dibawa sama ada oleh warga negara kita sendiri ataupun memang kita tak benarkan warga asing untuk masuk. Tetapi untuk kes-kes yang turun dan naik trend sekarang ni, dia bercampur. Ada yang import, ada yang dalam negara, penularan dalam negara. Yang kita nak pastikan ialah penularan dalam negara ini berkaitan dengan sikap kita lah, iaitu leka dan alfa dengan saranan-saranan yang diberikan selalu seperti 3C, 3S. Jangan kita lupa untuk amalkan kebersihan tahap tinggi, iaitu membasuh kerap, membasuh tangan serta menggunakan face mask. Dan kita telah pun mewajibkan penggunaan face mask 1 hari bulan 8 baru ni terhadap mereka yang keluar ke kawasan yang sesak, yang crowded dan juga untuk mengelakkan mereka di dalam public transport iaitu dalam kenderaan awam yang mana penjarakan selamat tidak dapat dilaksanakan dengan betul. Jadi kalau kita lihat naiknya kes-kes adalah kerana kealpaan kita dan saya merayu kepada rakyat supaya terus adhere ataupun patuh kepada saranan yang diberi. Baik, Datuk Seri, mungkin satu lagi soalan daripada saya berkaitan dengan kluster Siva Gangga yang kita amati sekarang ni. Kita dapat lihat 5 buah sekolah telah pun ditutup berikutan penularan dalam kluster ini. Apakah antara SOP PKP diperketatkan yang akan kembali berkuat kuasa ke dalam daerah-daerah yang mana ada penularan kembali wabak COVID ini? Kes kluster Siva Gangga di Kedah ni melibatkan 2 daerah lah, iaitu di Kubang Pasu dan juga Padang Terap Dan setakat ini lebih kurang 20 kes. 20 kes telah pun kita kesan
positif daripada 313 yang disaring, dan memang betul 4 sekolah ditutup, iaitu di kawasan Kuang Pasu dan juga kawasan Padang Terap. Walaupun ini merupakan satu PKP bersasar, ya. Kita gelar sebagai targeted MCO, bukannya enhance ataupun diperketatkan, ya. Jadi targeted MCO ni melibatkan satu arahan di mana beberapa kaedah untuk mengelak penularan itu dilaksanakan menggunakan arahan perintah pergerakan itu dikawal oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa, PDRM, dan mungkin dibantu oleh rela, APM dan polis. Jadi di mana hanya seorang ketua isi rumah lah yang dibenarkan keluar dari kediaman masing-masing semasa perintah tersebut dilaksanakan. Dan aktiviti keagamaan seperti semayang di solat di masjid atau surau itu berjemaah 3 orang lah, tak lebih. Dan aktiviti sekolahan di mana murid-murid ada terkesan, kita telah pun maklum bahawa dia ditutup untuk beberapa hari inkubasi. Dan 5 sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Hosbah, Sekolah Menengah Kebangsaan Hosbah, Sekolah Kebangsaan Megat Dewa, Sekolah Menengah Kebangsaan Megat Dewa di daerah Kuang Pasu, dan Sekolah Kebangsaan Kubang Palas di daerah Padang Terap, ya. Dan kesemua murid ini kita akan saring dan kita elakkan mereka bertemu ataupun bersekolah, kerana sehingga selesai proses saringan kita akan dapat tahu berapa ramai yang akan kita dapati positif atau negatif, ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba kerana sudi bersama kami di talian. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. Kita mesti menang, ya. Kita mesti menang, Datuk Seri.